Assalamualaikum, selamat petang pada anda yang terus setia bersama kami di bernama Radio 24. Salam sehati sejiwa, flawless is priceless. Inilah masanya untuk anda tampil cantik, anggun, bergaya. Itu Pak, sudah pasti. Dan kalau minggu lepas kita dah bercerita tentang Snow White, Wow. tentang putih gebu meletup. Tapi kali ini kita nak cerita tentang kulit muka jatuh dan kelihatan lebih tua. Biasalah kan bila umur makin meningkat, kulit muka kita pun sudah pastinya akan nampak kendur, nampak kecut, lesu kan. Ada setengahnya mungkin dia nak kekal dengan cara begitu sebab katanya apa orang kata natural beauty. Kecantikan yang semula jadi inilah kejadiannya. Jadi sebenarnya kan ada cara-cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang flawless sentiasa walaupun kita sudah pun berusia. Nak tahu apakah rahsianya, bagaimanakah caranya untuk anda mendapatkan kulit wajah ataupun kulit seluruh anggota badan ni yang cantik, tegang walaupun usia anda sudah meningkat. Kita terus saja bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mukhtar yang merupakan doktor pakar estetik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kita ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Doktor. Pertama sekali kan, sebelum saya nak tanya terus jawapan yang memang saya nak tunggulah. Tapi kena tunggu hujung sikit. Sebab apa? Ada jalan penyelesaian dengan lebih mudah dan lebih murah daripada pemberian plastik. Ini fokus kita hari ini kan? Yes, Okey, betul. pertama sekali kita nak kongsi dulu. Apa sebenarnya punca di sebalik wajah yang jatuh dan kelihatan lebih tua ni? Sebab ada setengah orang yang ada sama usia tapi wajah dia lain-lain. Betul. Okey, general speaking, benda ni berlaku sebab penuaan lah. Okey, aging process yang mana sebelum-sebelum ni pernah saya sebutkan, biasanya permulaan aging kita ni dalam banyak kajian menyatakan sekitar umur 25 tahun. Kerana pada sekitar umur 25 tahun collagen ni satu bahan yang sangat penting pada kulit kita. Ramai orang bertanya kenapa pentingnya sangat collagen, orang ambil produk collagen sebagainya. Okey, collagen ni penting sebab dia ni macam satu struktur. Macam kalau bangunan tu dia perlu ada piling. Okey, dia ada piling dan baru kita masuk simen, baru kukuh. Tapi kalau misalnya kita tak ada piling, kita hanya pakai simen je, dia boleh runtuh bangunan tu. So, sama juga dengan kulit kita. Kalau kita tak ada piling ni, collagen ni, so kulit kita akan senang jadi longgar. Dan collagen ni bermula pada umur 25 dan ke atas, setiap 10 tahun dia akan berkurang lebih kurang 10% setiap 10 tahun. So kalau kita tak replenish dia dengan pengambilan suplemen-suplemen yang tertentu, contohnya macam yang sebelum ni pun saya pernah sebut tentang kebaikan vitamin C dalam membina collagen dalam badan. Lama kelamaan itu yang kita cakap akan berlaku kulit tu jadi kendur lah. Jadi satu lagi efek kulit kendur jatuh ni sebab gravity. So gravity dia punya efek force dia tu ke bawah, menurun ke bawah. Jadi sebab tu bila kita tengok wajah kita, semakin kita berumur tu everything goes down. So kulit mata kalau kita ambil from top to bottom, daripada kulit kelopak mata atas dah mula jatuh, dah mula menutup mata tu, asalnya bunda besar dah jadi kecil. Lepas tu dekat kawasan kelopak mata bawah dia dah mula jadi terbentuk macam eye bag tu, kulit dah kendur ke bawah. Lepas tu dekat tepi mulut kita dah tengok ada line, kita panggil laugh line tu, dah makin ke dalam semakin berumur. Lepas tu dari segi dekat jawline kita yang dulunya sharp, boleh nampak tulang rahang cantik, sekarang dah nampak hilang-hilang, dia dah macam dah bersambung dengan leher. Ini tanda-tanda sagging dah berlaku lah. Ini kalau pada wajah. Kalau pada body parts pula samalah, macam lengan atau dekat peha kan, daripada asal lu shape very tone kita punya tangan, kaki, dan kita dah nampak dia punya shape tu dah lari. So ini semua sebabnya kalau kita back to basic is kehilangan struktur utama tu, iaitu collagen, because of aging process lah. Ada beza tak antara lelaki dan juga wanita? Dari segi beza macam mana tu maksudnya? Kecepatan kehilangan ni semua. Yes, of course. Lelaki mengikut kajiannya lebih cepat berbanding dengan wanita. Sebab apa? Actually pelbagai banyak faktor. Lifestyle salah satu. Kalau kita tahu lelaki lifestyle, kalau katalah kita cerita tentang lifestyle yang tak berapa nasihat, merokok ke apa sebagainya, lagi banyak daripada wanita. Bahan-bahan yang toksin ni, atau macam lelaki pun lebih banyak yang orang cakap kalau melibatkan kerja di bawah matahari, sebab matahari UV ni pun main peranan dalam merosakkan kolagen pada kulit. Jadi banding dengan wanita, kita tahu lebih banyak yang berjaga-jaga nak main panas apa semua ni kan. Jadi faktor tu, dan juga dari segi faktor genetik sendiri, lelaki ni memang dicipta oleh Tuhan mempunyai metabolisme yang cepat.
Metabolic rate dia cepat. Jadi dia apabila satu organisma yang mempunyai metabolic rate cepat ni, aging dia akan jadi cepat. Ini antara salah satu faktor lah laki lagi cepat aging. Okey, kalau sekarang ni kalau diikutkan sebelum ni menyatakan macam umur kita masuk 21 kita dah mula penuaan. Kita dah mula proses penuaan tu 21 to 25 kan. Adakah sebenarnya kita boleh memperlahankan proses tersebut? Yes. First, yang keduanya kalau dah terlambat, dah terlajak lah ni kan, boleh ke di reverse balik? Tu dulu soalan ni. Okey. So yang pertama tadi tu apa cara untuk nak melambatkan? So maksud dekat sini adalah sebenarnya bagi saya lah, dia tak ada satu orang cakap satu perkataan lambat tu lah. Jadi maksudnya kita boleh start bila-bila di mana kita dah tersedar benda tu kita kena buat. Kan, jangan you keep on, biar dah tahu pun, dah dapat ilmu, macam hari ni kita dah cerita benda-benda ni pun, you biarkan saja. Dah tiba masa dah teruk, orang cakap dah sagging sangat, dah krepot sangat, masa tu baru nak buat, cost you akan jadi besar. Tapi tak terlambat lagi. Boleh lagi. Tapi cost dia jadi besar lah kan. Bukan krepot lah perkataan tu. Lama kan, kecil-kecil kita dengar kan tu krepot. So jadi kat sini penting. Jadi bagi saya lah, mereka yang seawal umur, awal 20-an, patutnya mereka dah jaga dari segi faktor pemakanan. Contoh dia benda-benda yang saya pernah share sebelum ni, benda-benda bernutrien. Apa-apa bahan, macam kalau kita katalah cerita tentang sayuran, buah-buahan yang bervitamin C ni sangat bagus. Okey, amalkan. Kerana dia akan membina kolagen. Nombor 2, dari segi penjagaan kulit, ialah penggunaan sunblock. Bagi saya sunblock tu sangat-sangat penting. Ramai orang mengabaikan sunblock ni sebab banyak bila kita tanya, rata-rata akan cakap sunblock ni satu yang melecehkan sebab dia bila kita pakai tu sangat berminyak, very oily. Sebab biasa sunblock memang SPF lagi tinggi, dia sangat oily. Jadi orang tak suka nak pakai. But somehow kelebihan sunblock ni memang sangat besar, yang mana dia akan protect collagen daripada rosak. Lepas tu kulit kita tak akan develop problem kita bagi pigmentasi, pigment, freckle dan sebagainya ni lah. Jadi benda macam tu sangat penting. Pemakanan, penjagaan kulit, dari segi gaya hidup of course lah. Smoking yang macam saya cakap tadi, merokok, sekarang dah ada trend baru vape pula dah, kan. So benda-benda ni semua actually somehow still ada chemical-chemical yang kalau kita amalkan, dia akan jadi satu toksin yang akan mempercepatkan proses penuaan. Dan soalan nombor 2 tadi tentang reverse, yes. Kalau katalah dah terlambat, itulah saya cakap tadi, sebenarnya tak terlalu tak pernah ada definisi lambat. Tapi sekiranya contoh dia dah banyak line and wrinkle dah keluar dan kita nak reverse balik, memang ada cara dia, tapi cost dia akan jadi lebih besar. Maksud kat sini boleh sampai satu tahap, kalau betul you nak repair balik tu, kadang-kadang kena buat plastic surgery. So plastic surgery dia akan mengambil cost yang memang sangat tinggi dan risiko pun besar lah kan. Okey, baik, kita akan sambung selepas ini. Bagi anda yang ada sebarang soalan berkaitan dengan kulit muka jatuh dan kelihatan lebih tua ni, anda boleh telefon kami 0326927939 atau tinggalkan saja soalan anda di Facebook Carian Bernama Radio 24. Kembali selepas ini. Is priceless. Telefon kami sekiranya ada sebarang keraguan berkaitan masalah kulit muka yang jatuh dan kelihatan lebih tua, nak tahu bagaimana cara rawatan untuk memulihkan keanjalan kulit muka anda, telefon kami boleh saja, okey, 0326927939 atau di Facebook Carian Bernama Radio 24. Ketika ini kita bersama-sama Dr. Aidil Azri, Datuk Mokhtar, doktor pakar estetik. Ya, baik doktor, kita nak terus pergi ke worst case scenario. Ini macam kedut 1000. Okey. Orang akan fikirkan macam the best is mungkin adalah pembedahan. Tapi ada kaedah yang tanpa pembedahan yang boleh lakukan tak? Dan apa dia punya yang perlu dibuat, berapa lama proses tu akan ambil masa? Kalau cerita kedut 1000 ni, saya membayangkan orang cakap ialah kes ni memang susah ni sebenarnya. Kos ni sangat besar dan banyak benda dia kena lalui, dan dia bukan satu proses yang pendek lah. Ya, mungkin program ni mengambil masa say 6 bulan. Contoh beberapa kombinasi of treatment perlu dibuat. Okey, so kalau dari segi perubatan estetik, yang mana kita semua sedia maklum, kita tak melibatkan pembedahan. So kalau ada pun kita panggil minimal invasive. Maksudnya dia lebih pada libatkan suntikan saja sebenarnya. Okey. So bagi saya, yang pertama apa yang boleh dibuat? Okey, kita boleh cadangkan untuk start dengan treatment laser dulu. Okey, kenapa laser? Sebab spesifik laser tu, laser kita panggil laser resurfacing. Laser resurfacing dia boleh membantu untuk orang cakap repair balik permukaan kulit yang ada orang cakap
ringka-ringka garis-garis halus. Okey, dia buat dia garis-garis halus. Tapi kalau misalnya yang wrinkle yang lebih dalam, okey, bila yang dalam tu kedutan yang lebih dalam, setakat kita buat laser saja dia tak cukup. Dia tak cukup nak merepair. So, selain daripada laser tu yang mana kita boleh buat sebulan sekali, kita juga boleh combine dengan contoh dia kita panggil injection filler. Okey, filler ni kita pernah bincang sebelum ni, dia menggunakan gel yang selamat untuk badan. Fungsi dia lebih pada untuk bagi volume pada kawasan-kawasan tertentu wajah, sebab kita kena faham semakin kita berumur, terutama bila umur tu contoh dah cecah kalau cerita kedut 1000 tu mungkin dah umur 50-60 ke atas lah. So kita punya wajah kita volume tu dah hilang, dia dah shrink tau. Ibarat wajah kita ni macam, atau muka kita ni macam belon asalnya yang penuh angin, dan kemudian bila dah cecah waktu tu, katalah yang penuh angin ni ketika umur 20 tahun. Bila dah cecah umur 55 atau 60, 50% daripada angin dalam tu dah keluar. Dah mengecut. Jadi you imagine kan, dia dah cengkung lah, dah berkedut-kedut lah belon tu. Macam tu lah juga yang berlaku pada wajah kita. Sebab semakin kita berumur, tengkorak kita pun akan mengecut, otot-otot pada wajah kita pun mengecut, lemak akan mengecut, semua akan mengecut, shrink tau. Jadi sebab tu, kalau kita nak nampak youthful balik, kita kena tambah volume balik. So nak tambah volume macam mana? Salah satu cara dia macam cakap filler lah. Kita kena fill balik tempat-tempat yang kita tengok dah kosong tu. Maybe biasanya lah bila umur dah cecah 50 tu, kawasan pipi memang dah flat, dah total flat. So kita kena isi balik, shapekan dia balik. Cuma jangan terlalu melampau lah, sebab kadang-kadang tu kita boleh lihat kalau kita berjalan ataupun kita tengok di TV, ada setengah-setengah orang yang mungkin buat filler yang agak over, pipi dia dah jadi bulat macam bola golf atau bola apple kan. Itu dah jadi pelik. So kepakaran tu penting lah untuk shapekan. Orang cakap jangan tak terlalu over. So volume tu penting. Okey, suntikan filler. Ada teknik-teknik lain lagi tak? Teknik yang paling yang sedang menjadi kegilaan juga di Korea terutamanya, dan now dah menjala ke Malaysia, menggunakan teknik kita panggil susuk benang. Susuk benang, yang benang tu bukan benang biasa, dia special benang. Bukan benang jahit Bukan benang jahit jangan buat kat rumah pula lepas ni. Dia ada kandungan apa? Okey. Benang tu sebenarnya. Benang tu okey. Sekarang ni dua material yang famous yang dipakai, satu nama dia PDO. Okey, satu lagi material dia nama dia PLLA. Okey, dua material ni apa kelebihan dia? Dia boleh membantu untuk meningkatkan pembentukan kolagen dalam kulit. Saya terfikir-fikir macam mana kaedah untuk ialah menggunakan benang tu cukup okey. kan? Ini soalan yang terbaik. Okey. So sekarang macam ni. Saya boleh cerita sedikit kat sini, tapi mungkin imagination anda tu mungkin lari daripada apa yang saya nak explain. So, kalau nak lebih detail lagi, boleh follow saya punya Instagram. Okey, dalam Instagram saya ni saya biasanya akan share video-video, short video tentang macam mana prosedur tu dibuat, dan juga tips-tips atau macam fakta-fakta lah tentang apa benda ini, thread leaf dan sebagainya. So Instagram saya is actually Dr. Aidil Azri, DRAIDILAZRY, sambung semua, Dr. Aidil Azri. So boleh tengok dekat situ. So dekat sini saya just nak explain sikit saja tentang macam mana teknik dia tu. So biasanya kita akan study dululah wajah klien ni atau patient ni, dan biasanya kita akan tanda, buat marking di kawasan tepi muka. Okey, kalau buat thread leaf ni yang paling basic selalunya kita akan pakai mula dengan 5 helai benang lah, 5 utas benang untuk sebelah muka. So 5, 5, 10 lah kiri dan kanan. Benang tu benang yang bergigi, dia macam barbed wire. So of course bila kita cerita macam tu dia kita perlu kebaskan wajah orang tu lah kalau tak sakit. Dan juga kita kena bius dia, pakai ubat bius di kawasan tempat tusukan jarum. Jarum tu sebenarnya satu jarum yang tumpul. So bila kita pakai jarum tumpul, kelebihan pakai jarum tumpul adalah bila dia dah masuk bawah kulit, dia tak akan mencederakan salur-salur darah, arteri-arteri dan sebagainya. Jadi kebocoran salur darah tak berlaku, dan risiko untuk muka jadi lebam-lebam lepas buat tu tak ada. Tak berlaku. So itu kelebihan. So kita akan pakai jarum tersebut dan benang yang bergigi. So bila kita dah tusukkan saja ke dalam bawah kulit, kita remove jarum tu, benang tu akan tertinggal di bawah kulit. So dia ada unjuran lebih sikit benang yang tempat masuk dekat pintu dia tadi tu. Kita just tarik sikit dan kita potong saja. Siap. Tak perlu nak pintal-pintal dan sebagainya. Sebab benda tu macam saya sebut tadi, dia dah bergigi, dia akan tarik kulit muka ke atas.
So kita hanya direction dia tu pastikan arah dia macam menarik ke atas lah. Ibaratnya macam kalau kita lihat kat cermin kan, kita tarik muka kita, kita akan nampak muka kita menegang naik ke atas, arah masuk jarum tu lebih kurang macam tu lah. So dia akan automatic macam bagi tegang terus. Dia quite immediate result dia tu. Tapi kelebihan gunakan benang jenis PDO atau PLLA ni, setiap bulan you akan tengok muka you makin naik, makin tegang. Sehinggalah lebih kurang sampai bulan ke-10. Untuk proses tu berapa lama masa dia ambil yang nak masukkan benang? Prosedur tu sebenarnya cepat. Kalau nak masukkan benang tu 10 benang tu lebih kurang setengah jam. Setengah jam saja. Tapi yang lamanya bagi saya lebih pada pakai kering kebas tu, sebab kita nak pastikan betul-betul tak sakit. Jadi kering kebas ambil masa dalam 40 minit lah. Jadi campuran tu setengah jam. So kadang-kadang ada juga orang yang buat benda ni dipanggil lunchtime procedure. So dalam masa 1 jam atau 2 jam dia keluar lunchtime ke apa, dia buat benda ni dan kadang-kadang dia masuk office balik. Sometimes orang tak boleh nak perasan, especially those pula yang katalah wanita yang bertudung pula, sebab tempat kita nak masuk jarum tu semua di tepi dekat hairline kita tu. Jadi kadang-kadang benda tu hidden. Kalau pakai tudung langsung tak nampak lah pintu nak masuk jarum tu. Di bahagian telinga ke? Dekat area telinga tu. Kita buat dekat situ. Jadi tak nampak, dan juga jarum pun bukan satu jarum yang besar, dia agak halus kan. Ada parut tak? Okay. So of course bila cerita tentang risiko buat benda ni, parut tu adalah salah satu risiko yang kita kena sebut, side effect. Tapi tak semua orang akan dapat lah. Of course kulit yang very sensitive kadang-kadang dia boleh jadi parut. Tapi kalau ada jadi parut pun, parut dia sangat mild, macam ala-ala chicken pox punya parut tu, yang mana with time kadang-kadang dia akan fade sendiri. Ataupun kalau kita bagi chance sampai 2-3 bulan, kalau lambat sangat parut tu nak hilang, kita boleh buat laser untuk nak repairkan dia. So benang tu dia akan duduk lebih kurang 10 bulan, lepas tu dia akan automatic hancur, 100% hancur. Apabila dah hancur tu maknanya dia akan kembali kepada wajah asal ke? Sepatutnya akan kembali. Tapi sekarang ni bear in mind 10 bulan yang sebelumnya tu collagen dah banyak diproduce. Jadi walaupun benang tu dah hilang, so macam saya cakap tadi, struktur piling tu dah banyak duduk kat situ. Jadi benda tu boleh collagen yang baru tu boleh support lagi walaupun kehadiran benang dah tak ada. So dia boleh bertahan lagi lebih kurang sampai ke setahun setengah macam tu lah, setahun setengah 2 tahun. Kemudian barulah orang cakap aging process tu bermula, start balik. So mungkin you kena maintain balik lah. Yes. Okey. Ada banyak kaedah sebenarnya. Menarik. Tapi menarik. Tapi walaupun kita nak tahu dari segi aspek ketahanan tu. Maknanya untuk yang treatment tadi kita dah tahu dah. Macam dah habis dia punya tu dah ni tunggu setahun lebih lagi baru kita akan terpaksa ulang lagi. Macam mana yang lain-lain pula, yang laser lah. Okey, macam laser semua tu. Okey, kalau laser ni biasanya lah cut off kita bagi lebih kurang 5 kali lah. You buat sebulan sekali. Sebab laser yang kita buat ni kita panggil laser resurfacing. Dia ni memang akan menipihkan kulit sikit. Jadi ramai orang bila dengar laser dia orang takut sebab dia orang cakap nanti selalu buat kulit akan nipis sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ikut timing yang sepatutnya, sebulan sekali kulit kita tak akan nipis. Dia akan tumbuh balik kepada ketebalan asal. So biasanya kita buat dalam 5 kali dan biasanya at least improvement tu dalam 50 ke 60% dah boleh nampak dah. Okey. So bergantung. Kalau misalnya rasa nak improvekan lagi, boleh buat lagi. Dia orang cakap laser ni dia tak ada limit sebenarnya. So long dah dia ikut timing yang betul, dia selamat lah. Kemudian kalau misalnya dah okey dah 5 kali tu, dan kita akan replenish dengan benda-benda yang lebih simple. Macam saya cakap tadi, filler. Ada satu filler yang dia tak bagi volume, tapi kita just inject dia gel ni sangat cair. Nama gel tu hyaluronic acid. Kita just inject immediately dekat bawah kulit, sikit-sikit, kecil-kecil bawah kulit. Dia akan bagi skin tu jadi firm dan moist, macam lembab. Lepas tu nampak macam shining. Sebab hyaluronic acid bawah kulit dia akan absorb air daripada badan, daripada kulit lah. So air akan berkumpul dekat bawah kulit. So you akan nampak kulit you sangat shine dan very soft, macam baby skin. Itu pun salah satu lagi cara untuk nak improvekan lagi result lepas buat laser. Okey, memang menarik. Apa kata kalau anda ada sebarang soalan, ini masanya, kerana hari ini kita bercakap bagaimana untuk kita pulihkan keadaan kulit muka kita yang mungkin dah jatuh dek kerana usia yang semakin meningkat. 0326927939. Malu nak bersuara tak apa, hantarkan saja melalui Facebook carian bernama Radio 24, program Flawless is Priceless bersama-sama Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar ketika ini. Soalan yang rasanya semua orang tunggu. Dah dengar dah cerita semua ni kan, laser lah, filler lah, apa tu kan, ongkosnya. So kita macam lebih kurang lah, macam mahal lebih juga kurang. kan. Okey.
dia price range dia lah. Kalau kita cerita tadi yang pasal thread lift tadi menggunakan benang tu, dia di market dia bermula sekitar 3,000 hingga ke 6,000. Lebih kurang macam tu. Tengok berapa banyak benang pakai, jenis benang yang mana pakai. Kalau misalnya pula yang jenis filler tu, antara 1,500 hingga ke 2,500 untuk satu apa dia panggil 1 ml filler lah. Sebab filler ni kita kira menggunakan mililiter ml. So kadang-kadang tu kalau nak shapekan volume yang banyak, so kadang-kadang kita kena buka lebih pada 1 ml. Kan. So yang tu. Lepas tu laser pula, laser biasanya sekitar RM500 hingga ke RM1,500. Itu untuk sekali treatment. Tapi of course kebiasaannya kalau laser tu utamanya sebab dia kena berulang-ulang kali, biasanya lebih baik kita cadangkan untuk ambil package lah. So biasanya kalau package banyak klinik, dia akan bagi special discount lah. Macam tu. So tu price. Ni nak tanya pasal filler tu kan. Bila kita masukkan filler tu, rasa berat ke pun kita macam nak jatuh. Berat lah untuk air lah kan. Yalah, betul lah juga. Kadang-kadang kita tengok macam nampak muka orang tu, tu yang cakap kalau dah over memang nampak muka dia macam berat. Macam penuh sangat kan. Telur macam telur duduk kat situ. Tapi sebenarnya filler ni tak, dia sejenis gel yang sangat soft sebenarnya. Sangat soft, dia macam water gel. So biasanya kalau nak shapekan pipi atau dagu tu tak banyak pun pakai, dalam 1 ml atau 0.5 ml. You imagine kita minum air pun kadang-kadang 50 ml, 100 ml kan. So 1 ml tu sebenarnya sikit je. So tapi itu pun sebenarnya because impact filler ni dia akan menyerap air daripada badan. So you boleh nampak efek dia tu ibarat dia macam you pump 50 ml. Tapi sebenarnya you hanya pump 1 ml saja. So dia takkan buat diri kita sendiri rasa macam uncomfortable, rasa macam muka tu keras sangat ke, nak keluarkan balik ke. Of course, tapi kalau ada juga orang yang bila dah buat filler ni dia rasa tak selesa ke, atau for whatever reason mungkin orang tegur, rasa muka dia dah nampak pelik sebagainya, filler ni kita boleh keluarkan balik. Boleh ya? Boleh keluarkan, maksudnya kita boleh cairkan dia. Ada satu special solution dia, sejenis enzim, kita inject boleh dekat kawasan yang mana kita dah isi filler tadi, dia akan makan balik benda tu. So boleh 100% clear, back to normal face balik. So ada juga orang yang case macam tu, contoh dia nak buat filler hidung, dia rasa hidung mancung tu cantik untuk dia, padahal daripada all the while ni hidung dia memang rendah kan. So bila tiba-tiba dia tinggi kan, tiba-tiba orang dah mula tegur dia, cakap muka dah pelik dan sebagainya, dan dia pun dah frust. Dan jumpa balik doktor, saya rasa saya tak sesuai, saya nak buang balik kan. Ada tak prosedur sebelum melakukan sebarang rawatan tersebut, dan diberitahu maknanya okey, saat ini dah buat macam ni, tak boleh buat macam ni dah. Okey, biasanya saya tak adalah cakap tak boleh, sebab macam saya cakap filler hyaluronic tu memang kita boleh buang dia kan. Tapi kita bagi tahu awal-awal. Maksudnya kita akan cakap, sebab ada orang yang ini I lebih suka tekankan hidung ni, sebab hidung ni yang paling banyak selalunya orang datang bagi tahu macam hidung saya saya nak buat hidung, tapi lepas tu saya rasa dah nampak pelik lah, orang dah tegur saya kan. So hidung ni, so sebenarnya hidung kalau dari segi plastik surgery, dia masukkan implant batang, so benda tu permanent, kekal sampai bila-bila. Tapi saya punya cadangan selalunya pada saya punya patient atau klien, dia orang nak buat hidung, saya cadangkan jangan buat implant dulu. Cuba try buat so-called macam filler dulu, temporary dulu. Sebab mungkin tiba-tiba you rasa you tak sesuai, at least filler ni dia boleh hilang balik. You tak buat apa-apa pun, you biar je, dalam masa setahun dia akan hilang balik. Atau kalau you tak nak, kita boleh cairkan dia. Tapi kalau you dah masuk implant dan tiba-tiba you tak nak, dah susah sebab dia dah pembedahan, you nak kena keluarkan balik, dia lagi complicated. Betul ke paling sakit sebenarnya kalau kita nak buat pembedahan bahagian hidung? Sakit. Maksudnya compare tu dekat tempat lain. Bagi saya tak semestinya. Maksudnya kalau you bagi bios yang betul, cukup, sebenarnya sama saja dekat mana-mana sekalipun. Cuma hidung ni kawasan dia dia banyak salur darah dekat kawasan tu, so kena berjaga-jaga. Sebab sekarang ni pun banyak kita baca dekat case dalam dekat dalam paper, TV keluar orang yang buat injection hidung, lepas tu hidung dia jadi kopak, rosak. Sebab apa yang berlaku, dia pump filler tu dan masuk ke dalam salur darah. So salur darah dia tak boleh supply to the skin, so skin tu rosak lah, jadi ulcer sebagainya. So case-case macam ni banyak kita jumpa bila dibuat oleh orang yang tak bertauliah. Yang mana dia orang tak belajar anatomi wajah, macam mana salur darah lalu kat mana sebagainya. Dia main cucuk je, belajar kat YouTube dan sebagainya. Inilah yang berlaku. So memang benda ni saya sangat tekankan, kalau boleh cari orang yang pakar.
Sebab filler ni jangan bawa main. Memang nampak simple, tapi kalau you salah cucuk, dia masuk salur darah. Dan ada kes buta, ada kes stroke. Boleh berlaku bila filler ni salah inject, dia masuk ke dalam salur darah, pergi dekat otak dan sebagainya, kat mata, boleh buta. So really have to be careful lah. Hidung sengit. Hidung sengit, filler, satu bila cerita, filler memang mudah hidung sengit, kalau you tak jaga betul-betul. Itu memang awal-awal saya bila advice orang nak buat filler hidung ni, kita kena bagi tahu awal-awal. Dalam masa seminggu hidung tidur tu kepala kena straight. Letakkan bantal kiri dan kanan tepi, so that you jangan himpit hidung you dekat bantal pula. Kan? Nanti kan besok pagi you bangun dan nampak dia lari. Tapi tak apa, itu boleh pergi jumpa doktor, kita boleh shapekan dia balik. Kan? Cuma dalam seminggu lah kena jaga-jaga sikit. Kalau implant tak payahlah, tak perlu nak jaga kan, sebab dia dah memang keras. Apa dengan doktor, sebabnya sekarang ni kan ramai juga masyarakat Malaysia ni yang mementingkan kecantikan, sanggup pergi ke negara jiran untuk kononnya lebih murah. Yes. Apakah itu terjamin selamatnya? Betul. Bagi saya okey, saya tak katakan negara jiran tu tak bagus ataupun produk yang dia pakai tu low quality sebagainya. Kadang-kadang tu saya pernah check barang-barang yang dipakai kat sana pun barang branded juga. Tapi saya pun tak pasti macam mana harga dia boleh murah. Okay, mungkin dekat sana the competitive level tu terlalu tinggi, jadi mereka terpaksa throw price. Okay. Tapi cuma bagi saya lah kesusahannya bila buat di negara seberang sebagainya ni, kalau tiba-tiba dapat masalah atau komplikasi sebagainya, you nak pergi balik ke sana, kadang-kadang time tu is very critical, very crucial. You lambat 1 hari atau you lambat 1 jam pun, anything can happen. Macam kes yang saya cakap tadi, macam filler tadi, kalau misalnya cucuk masuk dalam salur darah, kalau you tak settlekan benda tu dalam masa less than 24 hours, the tissue can die easily. Kalau buta tu memang boleh buta permanent. Kan, kalau you datang awal, macam contohnya 1-2 jam tiba-tiba you rasa something wrong, you boleh jumpa balik dekat doktor tu ke, atau you boleh seek opinion pada contoh surgeon sebagainya. Ada time lagi untuk buat. Tapi kalau you nak pergi balik dekat negara jiran tu, mungkin dah tak ada time. Cost lagi. So bagi saya benda tu masalah kalau berlaku komplikasi. Kalau tak berlaku komplikasi tak apa. Kalau di tempat Dr. Aidil sendiri, adakah ada mengambil kes-kes sedemikian? Maknanya orang tu dah pergi okay. tapi bila ada masalah pergi cari betul. doktor. Okay, actually mentor saya dulu pun pernah bagi tahu advice saya, kalau boleh cuba elakkan daripada mengambil kes-kes yang orang lain dah buat masalah, tiba-tiba you terima pula masalah tu. Sebab ada kemungkinan nanti contoh you tak dapat nak settlekan benda tu, end up you akan di-blame pula. Padahal penyebab dia orang lain. Kan? Itu pun I pula disaman. Sedangkan yang penyebab itu orang lain. Sebab apa? Biasanya orang takkan ingat, orang cakap orang akan ingat siapa yang terakhir yang sentuh diri dia. Dia tak ingat orang yang pertama, yang kedua yang buat masalah dulu tu. So yang terakhir. Jadi biasanya I akan select dululah. Kita akan tengok siapa yang kita rasa benda ni memang saya sendiri di luar kepakaran, dan mungkin saya akan cadangkan untuk rujuk kepada pakar yang lebih arif lah. Saya pun takkan berani untuk terima. Itu lagi baik kan? Kalau tidak nanti disalahkan pula doktor. Berisiko. Ini kes berisiko tinggi. Okey, jadi bermakna boleh diperlahankan proses tersebut, tapi kalau sudah pun berusia, masih lagi boleh dibuat satu dan tanpa memerlukan sebarang pembedahan sekalipun. Okey, doktor, mungkin ada sedikit pesanan nak diberikan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang malu nak bersuara kan. Mereka nak tanya secara dalam talian ke apa ke. Okey. So sekali lagi, kalau ada mereka-mereka yang nak bertanyakan soalan tentang topik hari ni atau topik-topik yang sebelumnya, atau topik yang mungkin saya tak akan kupas, tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada plan untuk nak buat sesuatu prosedur sebagainya, boleh bertanyakan soalan tersebut di email saya, Idealist Clinic, IDEALYST CLINIC @gmail.com, idealistclinic@gmail.com. Ataupun macam saya cakap tadi, boleh follow Instagram saya, Dr. Aidil Azri, DRAIDILAZRY. So sebarang soalan, insyaAllah kami akan jawab secepat mungkin. Dan nasihat saya tentang penjagaan kulit untuk memastikan supaya kita tidak tua sebelum waktunya ni, pastikan pemakanan kita, terutama yang saya cakap yang berteraskan vitamin C ni sangat-sangat penting. Sebab dengan vitamin C, kolagen akan dibina, dan orang cakap efek awet muda tu kita akan dapat. Dan nombor 2, lifestyle. Pastikan anda
tidak membuat hobi-hobi yang contohnya di bawah matahari tapi tak pakai sunblock, dan merokok yang boleh merosakkan kita punya collagen dengan lebih cepat. Kawal dua perkara ni dan anda akan kelihatan muda sentiasa, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak doktor bersama kita pada hari ini. Jangan lupa minggu hadapan, kalau tadi doktor baru sebut sedikit berkenaan dengan laser, minggu depan kita akan bawakan lagi berlanjut tentang teknologi laser, senjata doktor estetik yang diyakini. Wow, nanti kami minggu depan menerusi program Flawless is Priceless. Terima kasih sekali lagi Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar.